Okey. Baik, insyaAllah pada kelas hari ini kita akan masuk pada tajuk yang ketiga daripada pelajaran tafsir bab tafsir, insyaAllah. Jadi apa tajuk kita pada hari ini ialah sifatul mu'mini al-hakikiyun. Sifat-sifat orang-orang yang beriman yang sebenar. Jadi apakah banyak sifat orang yang beriman yang sebenar tu banyak, tapi kita akan bicarakan dekat sini hanya sebahagian saja, insya-Allah. Okey, jadi boleh rujuk kepada buku teks antum muka surat 30 dan 31, insya-Allah. Jadi kita akan tengok mata pelajaran ini. Okey. InsyaAllah saya nak cover ni sikit. Okey. Jadi apa yang kita akan pelajari dalam bab ini ialah pertama zikru ma'anil kalimatil mukhtarah, menyebutkan makna-makna kalimah yang terpilih. Kedua, syarul ayati ijmalan, mensyarahkan ayat secara umum. Bayanu khasaisul mu'mini al-hakikiyun, menerangkan atau menjelaskan khusus pengkhususan ataupun keistimewaan orang mukmin yang sebenar ataupun ciri-ciri orang mukmin yang sebenar. Bayanu khasais al-mu'min al-hakikiyun, menerangkan ciri-ciri orang mukmin yang sebenar. Yang keempat, zikru ma yu'khadhu minal ayat, menyebutkan apa yang kita boleh ambilkan daripada ayat ini. Dan at-takhalli bi sifatil mu'min al-hakikiyun, bernama berhias dengan sifat mukmin yang sebenar. Baik. Saya rasa hadis ni dah ni ayat ni kita tak guna, tak ni lagi. Okey, so tumpukan perhatian Baik, insya-Allah. Jadi ayat tu daripada surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Antum boleh tengok dalam tafsir, buka tafsir ayat terjemahan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Okey, boleh rujuk kepada surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4 untuk terjemahan, insya-Allah. Jadi antara ayat yang disebut ialah di sini ialah sifat orang mukmin ini. Pertama sekali, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah menjadi lembutlah hati mereka. Jadi lembutlah hati mereka, jadi rindulah hati mereka. Jadi bila kita muhasabahlah diri kita balik kan. Adakah sifat tersebut ada pada kita? Bila azan, adakah kita rasa azan tu besar ataupun game kita besar? Adakah kita rasa TV kita besar? Adakah kita rasa apa-apalah kan yang kita sedang buat tu lebih besar daripada nama Allah tu, lebih besar daripada panggilan Allah tersebut kan? Awal-awal lagi Allahu Akbar kan? Ada kisah ketika azan kan. Disebut ada satu banyak kisah berkaitan dengan azan ni, tapi saya nak ambil satu. Satu kisah ni daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu satu hari ketika dia sedang buat urusan dekat pasar, tiba-tiba orang dia jadi gelisah. Dia jadi gelisah pasal dia rasa
waktu tu dah nak dekat Zuhur. Jadi dia rasa gelisah. Orang tanya dia, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kau rasa aku tengok kau nampak gelisah?" Aku rasa macam dia kata, "Aku rasa macam nak Zuhur." Kan dah nak Zuhur. Lepas tu betul dia kata lepas tu dia dengar azan. Itu orang yang beriman. Kan? Tu sikit lah kan. Tu sikit kisah Sayyidina Ali. Kan? Sekitar Sayyidina Ali. Kita ni macam mana kan? So tengoklah kalau kita kata kita ni orang yang beriman, tengok ada tak sifat ni pada kita. Allah sebut dalam Al-Quran, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Itu yang pertama. Yang kedua, "Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Apabila mereka ini dibacakan akan atas mereka itu ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Mereka itu bertambah-tambah keimanan. Soalannya, kita baca ayat Quran, kita bertambah iman tak? Nak tambah iman apa Ustaz? Baca pun tak betul. Kan? Baca pun tak betul. Ayat tajwid main langgak je. Kan? Macam mana tu? Kan? Kita fikirlah, kita jawablah sendiri. Buat apa nak kita nak tunjuk kat orang kan? Kita tengok diri kita sendiri. Kan? Yang tu pun ada kisah juga. Kan? Kisahnya tahun 2015 kan? 2015. Siapa nak tahu cerita tu? Siapa nak tahu cerita tu? Angkat tangan. Tak ada orang angkat tangan lah. Wais, Aisyah. Kau mau buka lah video boleh saya nak nampak, tak payahlah ni. Buka video. Kan? Okey, terima kasih Zahra. Soal Zahra tanya. Kan? Zahra cakap ni. Apa cakap ni? Okey. Jadi cerita tu pada tahun 2015 saya ingat lagi tahun 2015 Idrisiah waktu tu kena serangan histeria beramai-ramai dekat dekat asrama tingkatan 1. Jadi apa yang berlaku pada ketika tu, dia panggil anak. Anak kata lah, kenapa panggil anak? Anak bukan kerti apa-apa pun. Anak pun datang je lah. Anak kata, lepas tu anak cakap baca Yasin, baca ayat kursi. Kan? Seorang yang yang ada Ismail pergilah baca Yasin. Yang lain duk pegang-pegang kawan-kawan tu kan. Kawan yang histeria tu. Lepas tu anak suruh lah, adanya seorang tu anak suruh baca ayat kursi. Dia baca ayat kursi tu sampai ke ayat Quran, sampai pada ayat wala ya'udu hifzuma. Sepatutnya dia baca wala ya'uduhu, tapi dia baca wala ya'udduhu. Ada sabdu, dia sabdukan kat situ. Terus kawan yang histeria tu dia terus bangun. Daripada terbaring macam tu, kawan dah 2 orang dah pegang kat sini, bahu ni. Kawannya baring tadi tu boleh duduk pak macam tu. Terus pandang ke kawan yang baca ayat kursi tadi. Dia kata apa? Dia tu cakap, baca pun tak betul, kata. Kan? Itu sikit lah kan. So macam mana kan? Itu saya cakap tu. Itu saya cakap. So macam mana kita nak ni? Kita nak dapat sifat mukmin. Kalau pertama sekali, idza zukirallahu wajilat qulubuhum, kita tak ada. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana pun tak ada. Lepas tu sifat yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka itu mereka berserah diri. Maksud berserah diri ni ialah mereka itu serahkan urusan mereka kepada Allah Ta'ala. Apa pun urusan mereka, sama ada rezeki ke tak rezeki ke, semua perkara dia serahkan urusan ni pada Allah, bukan pada dia. Kan? Hatta belajar. Dah belajar dah, usaha sungguh-sungguh. Tapi dia tetap serahkan urusan ni pada Allah. Hantar anak pergi sekolah. Kan? Tu usaha kita, hantar anak pergi sekolah supaya anak kita belajar, dapat pandai apa semua dan sebagainya, jadi orang berguna. Tapi kita serah tak urusan anak kita dekat Allah. Serahkan urusan kita, urusan diri kita dan anak kita ke siapa-siapa sekalipun. Yang urusan yang kita rasa urusan kita tak serahkan kembali pada Allah, apa yang berlaku, takkan ada pertolongan. Ada satu cerita, nak dengar tak cerita ni? Siapa nak dengar angkat tangan? Apa nak tahu cerita ni, angkat tangan? Ana Ustaz. Okey.
Wais, Hello, Ustaz. okey. Humairah, okey. Oi, bawa tidur apa? Aina. Okey, tak apa sajalah. Okey Cerita dia macam ni. Cerita berkaitan dengan apa nama Ana baca dalam kisah apa nama Kisah Aulia kan. Satu hari Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri ni datang. Dia datang satu kampung. Orang tahu Imam Hasan Al-Basri ni datang. Jadi bila jadi macam tu, orang ramai-ramai yang datang nak tanya soalan. Antaranya ramai-ramai tanya soalan tu sekumpulan ulama. Dan ulama dia datang jumpa Imam Hasan Al-Basri. Lalu mereka kumpul-kumpul orang, mereka tanya. Mereka sepakat tanya satu soalan. Pasal ramai sangat nak tanya, dia orang kumpul tu, Imam Hasan hadkan soalan. Imam Hasan Al-Basri hadkan soalan, dia tanya. Okey, mereka sepakat tanya satu soalan. Soalan dia orang ialah apa? Ulama ni kata, aku ni ulama, aku ni ngajar orang. Anak murid aku semua pandai-pandai belaka. Tapi bila aku ajar anak aku sendiri, anak aku tak pandai. Kenapa jadi macam tu? Tahu tak Imam Hasan Al-Basri kata apa? Dia kata apa nama, engkau meletakkan usaha engkau 100%, apa yang kau buat itu akan berjaya. Sedangkan berjaya ke tak berjaya semuanya pada Allah belaka. Sedangkan berjaya ke tak berjaya semuanya pada Allah belaka. Selagi mana kau tak serahkan urusan kau pada Allah, selagi itu kau tak akan dapat pertolongan. Jadi diorang tersentak lah kat situ kan. Itunya kata pentingnya akidah kita ni. Kalau akidah kita betul, kita akan serahkan urusan kita dekat Allah Ta'ala. Kita bukan sandarkan semua yang kita buat tu akan jadi. Kita tak akan sandarkan semua keberjayaan itu pada diri kita. Hatta kita dah dapat apa nama masuk kelas ni jadi contohlah kan. Masuk kelas ni. Kita dapat masuk kelas ni semua syukur alhamdulillah. Pasal apa? Semuanya taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Semuanya dengan limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Jangan kata pasal kita ni baik. Tak. Semuanya daripada Allah belaka. Usaha tu tetap usaha. Atas kita yang usaha dan ikhtiar. Tapi kena ingat, akidah kita kena betul. Usaha dan ikhtiar tu hukum zahir. Hukum zahir. Adapun pada batin kita, dalam hati kita, semua tu serah pada Allah belaka. Kena faham macam tu lah. Okey, lepas tu apa lagi ayat ni? Allazina yuqimunas solata. Sifatnya keempat, iaitu mereka yang menunaikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan apa-apanya rezeki mereka ada, mereka infakkan, belanjakan ke jalan Allah. Ada duit sikit, bagi sikit. Ada duit banyak, bagi banyak. Tak ada duit, sedekahkan apa? Tulis benda-benda yang baik, sebarkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tu 5 sifat orang mukmin. Dan yang Allah sebut lagi, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bila ada 5 sifat ini, insya-Allah adalah tercoplah di dahi mereka ni orang-orang yang mukmin. Allah akan iktiraf mereka di hari kiamat nanti. Lepas tu apa yang Allah kata kat mereka ni? Mereka ni adalah orang yang sebenar-benar mukmin. Allah dah kata mereka ni sebenar-benar mukmin. Allah dah iktiraf mereka orang mukmin. Dan apa Allah bagi pada mereka? Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka tu Allah tinggikan darjat mereka tu. Allah letakkan mereka pada satu tahap. Lepas tu apa mereka dapat lagi? Yang ketiga, wa maghfiratun. Mereka ini dapat maghfirah, keampunan daripada Allah Ta'ala. Mereka ni dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Yang mana beza maghfirah ni, dia beza maghfirah dengan afwa. Afwa lain, maghfirah lain. Mereka ni dapat keampunan tu kat mana? Kat dunia lagi dah dapat keampunan. Maghfirah ni keampunan Allah dekat dunia. Maghfirah. Lepas tu apa lagi? Yang ketiga, yang keempat, warizqun karim, dan mereka mendapat rezeki yang mulia. Mereka dapat rezeki yang dimuliakan. Macam-macam lah rezeki ni, macam-macam. Apa maksud rezeki? Kullu ma yuntafa'u bih. Apa yang diambil manfaat dengannya. Makan. Makan, lepas tu makan. Jadi daging. Tu ma yuntafa'u bih. Makan. Keadaan kedua, makan. Tapi muntah balik. Itu bukan rezeki. Dah makan dah tapi muntah balik. Itu bukan rezeki. Kena faham macam tu. Okey.
Cukup sampai situ. Kita dah tadabbur sikit ayat surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4. 2 hingga 4. Jadi kita kena faham lah. Kita kena faham sesuatu bahawasanya janganlah sampai kita jadikan perkara ini satu benda yang biasa-biasa lah. Dia patutnya jadi muhasabah pada kita. Kena jadi muhasabah pada kita. Jangan sampai kita ni jadi kufur dalam keadaan tak sedar. Wa'iyadzubillah. Baik, kita sambung di situ ma'anil kalimatil mukhtarah innamal mu'minuna ay al-kamiluna fi imanim, mereka yang sempurna fi imanim, pada iman mereka. Wajilat ay khafat, takut. Jinak tu maksud apa? Takut. Khafat, mereka jadi takut. Gementar hati mereka ni. Rasa takut. Wazadatum imana, kasura imanhum. Banyak kasura ni menjadi banyak iman mereka. Tahu maksudnya biasa-biasa kita sebut kasara kan. Kasar. Ni kasura. Kasura ni faula kan. Faula banyak banyak dia punya menjadi banyak dia punya iman. Itu yang dimaksudkan dengan zadatum imana. Asalnya banyak bertambah banyak, itu masuk surah. Wa mimma razaqnahum ay a'tainahum, itu kami berikan kepada mereka. A'tainahum, kami berikan kepada mereka. Kami tu bukan maksud Allah teramai, maksudnya dengan sifat Allah tu memberi tu dengan banyak cara, dengan sifat Rahman dia, dengan sifat Rahim dia, dengan sifat Wahhab dia, dengan sifat Bari dia, dan sebagainya. Banyak sifatnya yang boleh diberi dengan sifat Allah tersebut, dia beri atas Hakim dia. Kena ingat tu. Bukan maksud Allah tu banyak. Tak. Allah tu beri dengan sifat dia. Okey. Lahum darajatun ay manazilu aliyah, iaitu kedudukan yang tinggi. Manazil, kedudukan. Aliyah, yang tinggi. Warizqun karim. Ata'un azimun, pemberian yang sangat besar. Pemberian yang sangat besar. Besar macam mana? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Nak ceritanya besar antara kelebihan orang yang beriman ni kan. Pertama sekali bukan saja Allah dah teriktiraf mereka dekat dunia. Dekat akhirat nanti Allah tinggikan darjat mereka dengan cara apa? Allah kata di antaranya Nabi sebut dalam hadis ialah dengan mereka ni, orang-orang yang beriman ni akan datang daripada pada masyarakat. Nabi ni sendiri kenal orang-orang yang beriman ni. Macam mana? Dengan ghurratun muajjalun, iaitu bekas cahaya daripada kesan cahaya daripada bekas-bekas wuduk mereka. Sebab tu ayat ni disebut, ayat ni awal-awal lagi dah sebut, ayatnya antara sifat orang yang beriman tu yang ketiga tu kan, kita tengok kan. Yang ketiga dia kata yang ketiga yang keempat wayuki alladina yuqimuna solah, yang mana mereka itu mendirikan solat. So jangan tinggal solat kan. Susah macam mana pun solat kan. Down solat kan. Rasa pemalas solat kan. Tak usah kita nak kisahkan, lawan sikit nafsu kita tu kan. Kena lawan. Cakap senang lah Ustaz. Ya betul. Tak dinafikan, cakap memang senang kan. Tapi kita kena buat lah. Itu namanya iman. Kena cubalah. Kalau kita tak lawan nafsu, macam mana kita nak kata zadatum imana? Macam mana kita nak dapat zadatum imana? Kita kena faham macam tu. Lawan sikit nak main game tu kan. Waktu solat. Susah nak lawan, tapi kena lawan. Kalau tak lawan, selagi itulah nafsu kita akan jadi liar. Kalau kita tak lawan, selagi itulah nafsu kita tak jadi liar. Macam mana kita nak datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan hati yang tenang? Dalam keadaan nafsunya tenang, dah mutmainnah. Itulah sikit kan. Baik, kita pada yang crucial sikit. Syarhul ayat ijmalan, macam biasa saya akan tunjukkan di mana poin-poin dia. Saya akan tunjukkan poin-poin dia, antum tulis kat dalam buku. Baik. Wasafallahu ta'ala fi tilkal ayatil karimah al-mu'minina as-sadiqin. Itu poin yang pertama.
telah menyifatkan Allah Ta'ala wasafallahu Ta'ala, telah menyifatkan Allah Ta'ala fi tilka ayati, pada ayat tersebut, al-karimah yang mulia, al-mu'minuna as-sadiqina, mukmin yang sebenar. Mukmin yang sebenar. Saya laju-laju yang ni, saya tak adalah ajak nak baca tu macam tahun lepas. Tahun lepas saya baca seketui pasal ampau tingkatan 1. Ni dah tingkatan 2, sepatutnya lebih laju lah untuk dobit ayat tu ya. Okey. Wa innamal mu'minuna as-sadiquna, sesungguhnya orang yang beriman itu as-sadiquna, yang sebenarnya, mereka itu adalah allazina idza dzukirallahu khafat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah, khafat qulubuhum, menjadi takutlah hati mereka, bergetarlah hati mereka, fataraku ma'asi, maka mereka itu meninggalkan maksiat. Itu poin yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatullah, apabila dibacakan, tuliyat, tilawah. Tuliyat ni asalnya daripada tilawah lah kan. Yang kita duk ingat tilawah tu kan. Tala yali lupa dah. Asal daripada dia punya madi dia tala kan. Wa idza tuliyat alaihim ayatullahi, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, ayul Quran Karim, iaitu Al-Quran, zadatum imana, bertambahlah iman mereka. Sebab tu nak tambah iman, antara yang Allah ajar pada kita, banyakkan baca Al-Quran. Kan? Jangan nak tunggu bulan Ramadan je nak habiskan baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran ketika kita lapang. Letaklah 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kita habis. Letaklah 3 bulan sekali kita habis. Ya, kenapa Wise? Tulis je kat dalam grup. Ada apa? Okey. Jadi watasdiqan birabbihim, dan mereka membenarkan Tuhan mereka. Wahum ya'tamiduna, itu poin yang ketiga. Wahum ya'tamiduna, mereka itu tetap ataupun teguh. Mereka itu teguh. Wa yatawakkaluna, dan mereka itu berserah diri ala rabbihim, kepada Tuhan mereka, allazi khalaqahum, yang mana menciptakan mereka itu, biqudrati, dengan kudrahnya, dengan kekuasaannya. Ada apa? Oh, boleh ulang poin kedua. Okey, jap. Okey, sat. Okey, poin yang kedua. Okey, terima kasih soalan. Tulis je. Okey, poin yang kedua ni, innamal mu'minuna shadiquna. Innama, sesungguhnya, al-mu'minuna, orang yang beriman itu, as-shadiquna, yang sebenar-benarnya. Mereka itu, allazi, yang idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, khafat qulubuhum, menjadi takut hati-hati mereka. Fatarakul ma'asi, maka mereka meninggalkan maksiat. Dapat tak? Dapat kot? Okey InsyaAllah. Itu poin yang kedua. Okey, alhamdulillah. Jadi itu poin yang kedua. Okey, ni poin yang pertama sampai sini. Ni poin kedua sampai sini. Poin yang ketiga sampai sini, birabbihim. Lepas tu yang keempat sampai biqudratihi. Lepas tu wa innahum yu'addunas solah. Ni poin yang kelima. Wa innahum, mereka itu, yu'addunas solah, menunaikan solat. Okey. Yang tu poin yang kelima. Poin yang keenam, wa yabzaluna amwalihim, dan mereka itu membelanjakan harta-harta mereka, lil fuqara, kepada orang-orang yang fakir, wal muhtajina, dan pada orang-orang yang berhajat, Okey, itu poin yang ke-6. Poin yang ke-7, baik Ustaz, semua poin ya, saya pecah-pecahkan jadi poin.
Okey. Itu saja. Lahum darajatun aliyah. Bagi mereka itu darjat-darjat aliyah yang tertinggi inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratu dan keampunan li dzunubihim bagi dosa-dosa mereka, wa rizqun karim dan rezeki yang mulia fil jannah di dalam syurga. Itulah. Jadi itu kita punya 7-8 poin yang kita kena nampak lah. Itu yang kita kena nampak. Khasa'is mu'minin al-hakikiyun. Ciri-ciri orang mukmin yang hakiki, yang sebenar. Saya baca dulu lil mu'minin sifatu yatamayyazuna biha anin ghairin wa yatahaqqaqu lahum biha fawzun wal falahun. Dan tengok wa yatahaqqaquna dan berlaku lahum ni wa yatahaqqaquna lahum, ambil daripada sini, wa yatahaqqaquna lahum dan berlakulah lahum bagi mereka, tambah kat atas ni, tambah sikit, lahum lil mu'minina, tambah kat situ lil mu'minina, biha ni tak apa, tak payah, fauzun kejayaan, wal falahun juga kejayaan, fid dunya wal akhirah di dunia dan di akhirat. Okay. Ambil ayat dalil dia, waqad warada ada simatu fi suratul mu'minin qad aflal mu'minun ayat 1 sampai ni. Ambil ni waqad warada zikru hadzal simat fil Quran fi surati mu'minin qad aflal mu'minun sampai habis ni. Dapat tak poin tu? Dapat tak? Okey, alhamdulillah. Kalau dapat alhamdulillah. Okey. Inilah dia sifat-sifat orang yang mukmin itu. Yang pertama, khusyuk fi solati. Dia ni fokus khusyuk ni maksudnya fokus. Fokus dalam solat. Lepas tu kaful lisan, menjaga lidah. Amal haramallah, daripada apa yang diharamkan oleh Allah, anhu darinya, wa ma la yaghni lahu, dan apa yang tidak bermanfaat, wa ma la yaghni lahu, dan apa-apa yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, ita'uz zakah, menunaikan zakat, memberi zakat. Hifzul farji, menjaga kemaluan. Amma haramallah, daripada apa yang diharamkan oleh Allah, minaz zina, daripada zina, au liwat, dan daripada liwat. Saya tambah kat sini, dan apa-apa yang namanya benda, walaupun tak zina pun sekali, walaupun tak liwat sekali, buat pada diri sendiri pun termasuk. Hifzul farji amma haramallah, menjaga kemaluan diri sendiri daripada benda yang diharamkan. Yang itu dimaksudkan kat situ. Okey. Hifzul amanati, menjaga amanah. Wa tarkul khiyanah, dan meninggalkan khianat. Wal wafa'i, dan menunaikan bil uhudi, janji. Seterusnya al muhafazatu ala solah, memelihara solat. Muhafazatu ala solah, memelihara solat. Annahum idza dzukirullah, mereka itu jika mereka itu disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, menjadi lembut hati mereka. Okey, sampai sini pun cukup. Menjadi lembut hati mereka. Ni ada berapa? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini didatangkan tu 7. Okey. Habis. Ma yuqadu minal ayat. Apa yang boleh diambil daripada ayat? Al khaufu minallah, takut daripada Allah Ta'ala, likuwati imanhim, kerana kekuatan iman mereka. Manusia ni dia berbeza. Bila dia takut pada Allah, dia akan mendekat. Tapi bila dia takut pada makhluk, dia akan menjauh. Nak macam tu ke? Nak takut pada Allah ke nak takut pada makhluk? Itu contohlah ziyadah imani, tambah iman indah tilawatul Quran, ketika membaca Al-Quran.
Tawakkuli 'ala Allah, bertawakal pada Allah, wahdah, semata-mata, la syarika lahu, tiada sekutu bagi dia. Baik, insya-Allah lagi kita akan jumpa, saya akan jumpa antum pada jam seterusnya ya. Pada jam seterusnya. Okey. Kita jangan ni lah, jangan tak datang pula Jangan tak datang. Insya-Allah ana akan tunggu antum di kelas akan datang. Okey. Boleh? Okey, nanti ada masa ni tolong tulis nota terus tulis nota format macam biasa tahun lepas. Belah mula belah kanan. Garis jangan lupa, jangan tinggal. Buatlah cantik-cantik. Buatlah cantik-cantik. Okey. Sebelum kita akhiri kita punya kelas hari ni, saya nak ambil kehadiran antum. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang penting. Dia hampir ras yang juta. Di Indonesia saja rakyat dia 250 juta, Malaysia 33 juta, Singapura rakyat ada 5 juta, tapi pengguna bahasa Melayu dia hampir 1 juta. Filipina menggunakan bahasa Melayu, Thailand menggunakan bahasa Melayu, masyarakat Timur dia Sabah, masyarakat Timur di Sabah juga menggunakan bahasa Melayu. Ya lambat sikit. Excel ni berat besar. Okey. 2 sinar. Okey. Arif Darwish ada tak? Arif Darwish ada tak? Arif Darwish tak datang-datang, tak masuk-masuk ya. Okey. Tak apa. Lepas tu seterusnya Azib Baharudin ada? Tak ada juga. Haziq Nur Hamidi ada? Haziq Nur Hamidi ada? Haziq Nur Hamidi. Okey. Aziz Burhanuddin ada? Okey, Aziz Burhanuddin ada. Okey. Okey, seterusnya. Apa nama ni? Okey, Haziq Nur Abidi tak ada Haziq Irfan ada tak? Haziq Irfan. Ustaz. Ada? Haziq Irfan ada Haziq Zafran ada? Ustaz, ada. Haziq Zafran ada. Okey, alhamdulillah. Iman Mustaqim ada tak? Okey, tak ada. Imran Amanullah. Imran 1, Imran 2. Tak ada. Uwais Bish. Ana Ustaz. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Uwais. Dania Sofia. Ana Ustaz. Okey, terima kasih. Aina Salsabila. Ada Ustaz. Okey, terima kasih. Ceria suara Aina. Farhani ada? Ada Ustaz. Okey, terima kasih. Hamizatul Izni ada? Ada Ustaz. Okey, terima kasih. Lepas tu Zahra? Ada Ustaz. Okey, terima kasih. Tihani ada Tihani? Tihani 1, Tihani 2. Ada kat ni.
Haziq Hamidi ekor mak dia. Kena ni lah, kena nyaut lah ni Haziq Hamidi. Mana Haziq? Haziq. Buka video. Saya pun tak nampak. Ada Ustaz. Okey. Haziq Nur Hamidi Kira siapa tak nyaut, saya rasa dia tak ada dekat depan. Okey. Putri. Putri mana? Putri Nurul Najwa. Tak ada. Aisyah Marwan. Ada Ustaz. Okey, makasih. Sumaya. Ada Ustaz. Sumaya. Okey, makasih. Saya dah lupa nak muka Sumaya. Mana muka Sumaya? Sumaya. Saya dah lupa muka. Mana tu ah? Tak nampak? Tak apalah. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa petang lagi sekali. Pukul apa 1, 2, 3, 4, pukul 10. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Okey. Baik, setakat situ saja kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suatu mas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukur Ustaz. Pukul 10